Arifan yang satu lagi adalah mukmin. Mukmin ini diambil dari perkataan amanah. Yu'minu imanan mu'minan. Beriman, yakin dan percaya. Ya? Yakin dan percaya dengan sebenar-benar percaya bahawa Allah itu adalah Tuhannya dan ada hari kebangkitan. Dan orang yang mukmin ini bukan sekadar dia mengucap 2 kalimah syahadah, keimanannya yang mantap itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, diterjemahkan dengan amalan-amalan dia juga yang mantap dan menjadi seorang yang memberi ataupun memberi kebaikan kepada manfaat dan kebaikan kepada orang di sekelilingnya. Dan golongan ini agak-agak banyak ke sikit. Iman dia benar-benar yakin, mantap. Amalan dia benar-benar berkualiti seperti mana dan selari dengan keyakinan dia. Dan amalan dan natijahnya adalah orang yang luar biasa punya hebat. Golongan ini banyak ke sedikit? Sedikit. Dan seorang sahabat Nabi apabila membaca ayat Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di kalangan hamba-Ku adalah di kalangan golongan yang bersyukur, maka dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan golongan yang sedikit. Maka sedikit inilah yang luar biasa, yang berkualiti, yang namanya mukmin. Ya? Ini secara takrifan ringkas. So agak-agak anda dah jelas ataupun serba sedikit ringkas dapat tahu mana yang bagus, Muslim ke mukmin? Mukmin. Bila kata mukmin ini bagus, sudah pastinya kita memilih untuk jadi mahasiswa juga yang bukan Muslim. Sebab Muslim itu kadang-kadang ada kalanya dengan keturunan, mudah sangat. Bapa Abdullah, okey, Islam dah. Kan? Kalau mak Fatimah, okey, Islam dah. Tetapi mukmin ini lebih dalam daripada itu. Ibarat kalau lah kita masuk kuliah engineering, ada engineering ni? IT. Business. Kalau Muslim ni, dia ibarat baru masuk kuliah tahun 1 business tadi. Tetapi orang yang bernama mukmin, dia sudah menjadi graduasi dan boleh mengamalkan bisnes yang telah dipelajari sebagai seorang businessman yang berjaya. Ya? Faham? Masuk tahun 1 bisnes tadi, itu baru Muslim. Lesen dia. Tetapi tidak semestinya masuk tahun 1 bisnes tadi dia seorang yang berjaya. Mungkin gugur di tengah jalan, exam tak lulus, mungkin kecundang, bisnes pun tak pandai, masuk ke dunia bisnes betul seolah bermula dari kosong. Tetapi mukmin dalam konteks tadi umpama graduasi yang berjaya. Okey. Mari kita tengok apakah ciri-ciri mukmin yang membezakan dengan Muslim tadi. Sedikit sebanyak. Pertama saya nak tegaskan, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia bergerak atas benda yang dipercayai dan diyakininya. Setuju tak setuju? Manusia bergerak, bertindak, bercakap atas benda yang diyakininya, dipercayai. Contoh, kalau kita percaya kepada Android, mesti kita beli punya Galaxy S3 Mini. Tetapi kalau kita percaya dan yakin kepada iOS, kita taubat tak beli Galaxy Note Samsung yang habis bateri cepat tu. Dia akan beli iPhone 5 ataupun iPhone 4S. Manusia bergerak atas apa dan yakininya. Betul? Kalau sebagai contoh, dia ni sakit. Kalau dia yakin kepada doktor dan saintifik, bila dia sakit, confirm dan terus dia pergi ke apa? Doktor untuk mengambil rawatan. Tapi kalau dia believe kepada ubat sinsai dan Cina, dia sakit dan demam, dia tobat tak cari doktor hospital atau klinik, dia akan ketuk kedai ubat Cina sinsai tu dan dia akan beli ubat-ubat herba-herba yang berkaitan. Tapi kalau dia percaya kepada bomoh, dia sakit, anak dia sakit ataupun adik dia sakit, dia takkan pergi ke klinik dan takkan juga pergi ke mana? Sinsai, tapi dia pergi
jumpa bomoh, pelawak, dan sebagainya. Manusia bergerak atas apa dan diyakininya. So orang yang beriman, dia yakin sesuatu benda yang sangat mendalam, dan benda tu kita nak kupaskan sikit malam ni. Orang yang beriman, bak kata arwah Stephen Covey. Tapi dia tak cakap lah beriman. Dia kata orang yang hebat kat dunia, dia mula begin with the end in mind. Mula dengan mengingat matlamat akhir. Dia buat kajian ratusan tahun, 200 tahun kebelakangan. Orang yang hebat di seluruh dunia, dia tengok pattern dia sama. Antara orang yang hebat ini, dia mula dengan mengingat matlamat akhir. Saya nak kaitkan dengan orang yang hebat, yang luar biasa, yang beriman ini, mahasiswa mukmin ni. Dia nak jadi hebat, dia kena mula dengan mengingat matlamat akhir dan tujuan dia hidup. Itu maknanya. Okay, saya mulakan sedikit kisahlah. Bagaimana seorang yang, kadang-kadang saya ni online juga. Layan juga Facebook dan chatting. Instagram boleh tahan. Twitter ada lah. Tengah-tengah online kerana Facebook, ada seorang yang dia trace kita, tak sempat offline, tak sempat tulis kononnya tiada, status tu tak ada, dia perasan kita ada, dia chatting. Dan saya kenal pasti profile dia adalah seorang Muslim, memakai cap, ada titik dia Muslim, tengok profile dia Muslim. Dan begitu juga, cuma dia memakai cap, pakai spek yang bingkai hitam dan memegang botol arak. Dia pun mula menguji saya. Are you ustaz? Allah. Kita nak mengaku ustaz pun segan juga. Oh, I'm not ustaz, I'm baru nak start. Okay. Dia tak puas hati tau. Dia kata, oh, I'm sure you are ustaz because I look at your profile that you are ustaz. Kita pun nak menipu pun tak baik juga. Okay, how can I help you? Jay speaking. Akhirnya dia kata, ustaz, saya nak tanya satu soalan. Dia bercampur-campur lah English, bahasa Melayu. Kenapa Islam ni nampak sangat susah dan suka mendiskriminasi kaum yang bernama wanita? Kan, bila sembahyang laki kat depan, perempuan kat belakang. Apa low standard sangat ke perempuan ni? Kemudian faraid, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Kemudian aurat perempuan banyak, panas, kan aurat lelaki sikit aja. Kan, ini semua tidak adil dan mendiskriminasi kaum yang bernama wanita. Panas ya. Ketika itu, dengan niat sebagai pendai yang hebat, kita pun type lah dengan jawapan yang ilmiah, akademik, mantiknya, bagi sedikit hujah, logik. Maka ketika itu diingatkan dah mantap dah jawapan tu, selang kurang daripada 1 minit dihantar lagi soalan yang lebih pelik, pattern lebih kurang yang macam tadi juga. Ingatkan dah jawab punya power, Road Band Power Rangers, dengan hujah, dengan dalil, dengan mantik, dengan logiknya. Dipikirlah juga kan, puas hati lah, ingat kan. Rupanya tidak. Dia bagi soalan yang kedua. Ustaz, dia kata, kenapa Islam ni nampak macam, ataupun Tuhan kamu nampak macam seolah-olah lemah, memerlukan assistant yang begitu banyak, yang namanya malaikat. Kalau Allah betul berkuasa, tak payahlah orang kata dia memerlukan assistant yang banyak. Dia sendiri buat. Ini ada malaikat yang jaga kubur, ada yang jaga neraka, ada yang jaga syurga, ada yang jaga arash, ada yang bertasbih pagi, petang, siang, malam. Ini menunjukkan bahawa Tuhan kamu seolah-olah tidak berkuasa. Aku pun muskil, dia ni Islam ke tak Islam? Kita pun jawab dengan ilmiah, dengan akademik, dengan mantapnya sekali. Kan sempat Google kejap jawapan-jawapan, buka buku kan, sempatlah, ada lah. Kita cuba sedaya mungkin bagi lagi soalan. Lebih kurang juga 1 minit, dia bagi lagi satu soalan yang lebih kurang macam tu juga. Macam langsung tak dihargai Google aku tadi. Punyalah ilmiah dan akademik, dia tolak macam tu je. Bagi soalan yang ketiga. Ustaz, kenapa Islam ni memandang anjing,
Satu benda yang macam didiskriminasi juga. Dah lah dinajiskan, mughalazah pula tu. Kan? Kemudian pula dah lah anjing ni sebenarnya boleh jaga keselamatan rumah. Kan? Ini dia pandang hina pula anjing ni. Kau tak payahlah Allah ciptakan anjing. Homeboy. Kita pun jawab lagi. Google search. Tengok kau bagi hujah akademik ilmiah. Dia hantam lagi soalan. Hampirlah lebih kurang 11-12 soalan yang saya tanyakan kepada dia, yang ditanyakan kepada saya jawab dengan ilmiah dan akademik, tapi seolah-olah tidak bernilai dan ditolak begitu saja. Sehinggalah saya mengenal pasti bahawa dia bukan nakkan jawapan. Dia bukan nakkan jawapan kepada soalan-soalan syariah dan yang membelenggu diri dia sebagai seorang Muslim. Tetapi dia ada satu masalah keimanan dalam. Bila saya dah matris, saya bagi 3 pukulan smackdown. Pukulan pertama, pancing bau, pah! Bagi dia pening dulu. Saya kata, bro, orang kau ajar kena jawab dengan kau ajar balik. Kau boleh jawab soalan kau walaupun 100 lagi soalan yang dibelikan seperti ini. Tapi aku yakin kalau aku jawab dengan 100 soalan akademik, ilmiah, siap hujah dan dalil, anda akan memberi 500 soalan yang lebih pelik daripada apa yang ditanya. Itu soalan yang pertama lah. Atau jawapan yang pertama yang pancing tadi. Dia pun dah biol lah kejap. Tersentak. Bila dah biol, kita bagi pukulan kedua. Bentis. Wacah. Saya kata masalah kau adalah bukan masalah nakkan jawapan kepada soalan-soalan tadi, tetapi masalah kau adalah masalah krisis keyakinan dan keimanan kepada rukun iman yang 6. Itu pancing, dia dah terjatuh lah. Bila dah terjatuh tersungkur, apa lagi smackdown lah. Pukulan ketiga. Saya kata apa? Saya kata, bro, cukuplah kau memikirkan secara mendalam dan tenang apakah yang akan terjadi kepada kau bila kau masuk ke dalam kubur di alam barzah nanti. Terus tak balas-balas email aku. Maknanya pukulan tepat atau tepat? Tepat. Insaf terus. Manusia bergerak atas apa yang diyakininya. Iman. So what type of iman yang kita nak bentuk sebagai mahasiswa ni? Iman yang kuat kepada hari kiamat, hari akhirat. Kita ikut susunan lah. Iman yang kuat, yang jitu, yang crystal clear kepada mati dan hari pembalasan, yakni kiamat. Itu sebagai asas. Ada orang kata, lah ustaz, ingat mati je, mundurlah macam ni. Cuba fikir ya hana-hana ke, fikir kemajuan sikit ke, bangunan ke. Ini fikir mati, bila nak maju lah? Hei, fikir matilah maju. Apa sebabnya? Sebab apabila dia fikir yang dia akan mati, mati pula anytime. Masalah kita sekarang ni beriman kepada Allah, aku muda lagi. Yakin tu. Seolah-olah dia yakin apa, alah muda lagi, takkanlah masa macam ni mati kot. Itu sebab kalau anda tengok iklan Astro-OSIS, rancangan apa ke yang dia acara, dan subjek utamanya adalah seorang artis yang telah berhijrah namanya Pierre Andre. Kan? Dia adalah seorang pengarah filem yang berjaya. Kan? Daripada kecil lahir, dilatih dan didoktrin pengarah filem. Artis yang berjaya, pengarah filem, dan dia berjaya mencapai apa yang diulang-ulang dan diyakini semenjak kecil. Ketika berumur 18 tahun sudah menjadi pengarah filem yang berjaya. Tetapi dia sendiri cakap dalam sedutan iklan rancangan TV, dia kata, selama saya memburu cita-cita dan setelah mana saya berjaya, saya terfikir seolah-olah tidak ada ending bagi hidup saya. Tidak pernah terfikir akan mati, dan mati itu mungkin berlaku kepada saya. Akhirnya habis kisah Pierre Andre. Orang yang
Bijak sebenarnya, orang yang hebat lah, orang yang maju lah, dia cepat ingat mati. Sebab bila dia ingat mati, dia ada dua dia punya implikasi. Pertama, dia tak berani jadi orang jahat. Betul? Orang berakhlak lah maknanya, orang yang baik. Cuba sebutkan satu masalah kat dunia ni. Masalah-masalah di negara, di universiti, di jalan raya, di rumah tangga, yang tidak melibatkan integriti. Sebutkan.